Terima kasih Tuan Pengerusi. B14 butiran kecil 020-100 Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Sejak sebelum merdeka lagi, kita telah berhadapan dengan pelbagai isu yang berkaitan dengan perpaduan. Pelbagai usaha telah diambil untuk menangani perpaduan kaum di negara ini. Sebagai contoh, intipati dasar ekonomi baru adalah untuk merapatkan jurang ekonomi di antara kaum. Tetapi, sejauh manakah usaha-usaha ini telah berjaya? Pada khidmat saya, kita telah gagal dalam usaha-usaha ini. Kita hanya berjaya mengawal keadaan melalui semangat toleransi yang dipupuk di hati sanubari rakyat Malaysia. Pendekatan ini hanya sekadar mekanisme yang berjaya mengawal supaya tidak berlaku sesuatu insiden yang tidak diingini. Tetapi, perasaan kebencian di antara kaum dan agama semakin pekat seolah-olah api dalam sekam. Ahli-ahli yang berhormat, tepuk dada dan tanya selera. Adakah hubungan antara kaum semakin rapat pada hari ini kalau dibandingkan dengan tahun 60-an, 70-an dan 80-an? Tentu sekali tidak. Semangat perkauman semakin menebal. Orang-orang yang sepatutnya melawan semangat asabiah hari ini menjadi dalang-dalang yang sentiasa membaja dan menyiram dalam usaha menyuburkan semangat asabiah. Ini untuk kepentingan politik, walaupun ini adalah bertentangan dengan ajaran agama. Hari ini, sukan pun sudah dilihat dengan identiti kaum. Adakah ini wajar? Apakah usaha-usaha kementerian untuk memecahkan belenggu ini? Setiap sukan adalah milik setiap rakyat negara ini. Pemilihan pemain dan atlet dalam bidang sukan haruslah berdasarkan merit dan bukan berdasarkan warna kulit. Apakah usaha-usaha yang diambil oleh Kementerian Perpaduan Negara dalam mengira indeks perpaduan supaya KPI kementerian ini dapat diukur dan dinilai dengan lebih jitu? Jika tidak, peruntukan kewangan untuk kementerian ini adalah sia-sia. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sesiapa sahaja yang cuba memecahkan perpaduan di negara kita. Setakat ini, berapakah orang yang telah ditangkap, disiasat dan diambil tindakan kerana sengaja menimbulkan isu-isu sensitif perkauman dan agama semata-mata untuk kepentingan peribadi? Kita lihat, semakin ramai yang berani menghina dan memperkecilkan sesuatu kaum atau agama di sosial media. Tetapi tidak ada apa-apa tindakan terhadap mereka. Hari ini, ia masih membara. Satu hari nanti, ia akan membakar. Bertindaklah sebelum nasi menjadi bubur. Tuan Pengerusi, perkara seterusnya di bawah butiran kecil 040-100 tambahan geran untuk rukun tetangga. Saya ingin tahu apakah fungsi dan peranan utama rukun tetangga. Saya pernah menghadiri banyak program-program KRT yang tidak menunjukkan semangat muhibah. Apakah asas penubuhan KRT telah dicapai? Sejauh manakah SOP pengoperasian KRT dipantau untuk memastikan program-program yang dianjurkan itu menyuburkan semangat perpaduan? Saya juga mencadangkan supaya RM10,000 diberikan setahun kepada setiap KRT yang benar-benar menganjurkan program yang berjaya menanam semangat muhibah. Saya tahu memang ada peruntukan 6,000, tapi tambahkan peruntukan pada 10,000 kalau program-program yang dianjurkan itu benar-benar mempunyai unsur muhibah. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin memohon supaya satu peruntukan khas diberikan kepada KRT Batu Gajah untuk membaik pulih bangunan dewan yang rosak dimakan anak-anak. Perkara ini telah dibawa kepada perhatian kementerian beberapa tahun yang lalu. Saya telah menerima peringatan kali kelima daripada jawatankuasa KRT Batu Gajah mengenai hal ini. Mohon tindakan segera. Tuan Pengerusi, butiran kecil 00201 Mitra. Berkenaan dengan isu Mitra, saya minta jasa Baik Menteri untuk menjawab soalan-soalan dibangkitkan oleh saya dan rakan-rakan saya di perbahasan belanjawan peringkat dasar. Adalah tidak wajar untuk melindungi sesiapa sahaja yang menyeleweng dana kaum miskin. Penyiasatan SPRM tidak menghalang menteri untuk menjawab yang benar di parlimen. Tolonglah jangan selindung di bawah selimut SPRM. Saya juga mencadangkan supaya
beberapa ahli parlimen daripada pihak pembangkang dan juga daripada pihak kerajaan dilantik dalam jawatan kuasa penilaian dan jawatan kuasa pemantauan mitra berasaskan prinsip check and balance dan meningkatkan tahap integriti dan accountability Kementerian Perpaduan Negara. Akhir sekali, butiran 630000 program khusus bagi tahun 2022 iaitu bantuan makanan tambahan Tabika Perpaduan dan bantuan geran per kapita Tabika Perpaduan. Lebih daripada 25.6 juta disediakan untuk kedua-dua program ini. Bagaimanakah pengagihan dana ini akan dilakukan di peringkat akad umbi tanpa sebarang penyelewengan seperti dana mitra. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah. Yang Berhormat Kepung. Tak ada. Yang Berhormat Rasa. Terima kasih Tan Sri Pengurusi